Okey, pada video kali ini saya ingin membentangkan tentang isu memperluas perkhidmatan asas di kawasan luar bandar. Ianya boleh didefinisikan sebagai menjadikan kawasan luar bandar yang kondusif dengan pelbagai accessibility dan kemudahan seperti yang dinikmati oleh penduduk di dalam bandar. Seperti kita yang zaman kini sering menggunakan teknologi canggih seperti phone, laptop, dan poin yang telah saya dapat antaranya ialah dengan kita memperluaskan lagi perkhidmatan di kawasan luar bandar seperti teknologi atau keusahawanan ataupun ekonomi. Poin pertama yang ingin dikatakan adalah memajukan luar bandar melangkaui penyediaan infrastruktur asas. Poin yang kedua adalah menjana pendapatan lebih tinggi melalui penglibatan swasta aktiviti ekonomi, keusahawanan dan mencipta peluang pekerjaan. Di samping itu, ianya juga dapat memajukan masyarakat luar bandar melalui perubahan mindset mereka dan sikap dan juga peningkatan ilmu dan kemahiran. Yang terakhir sekali, menggalakkan generasi muda untuk terus tinggal dan membina masa hadapan di luar bandar. Dan bukan sahaja hanya duduk di negara kita sebagai orang Malaysia perlulah maju dan explore ke negara luar. Baiklah, kini terdapat 6 fokus utama yang sangat berkait rapat tentang isu perluasan segala kemudahan di luar bandar. Antaranya yang ke-6 itu adalah yang pertama, prasarana luar bandar. Yang kedua, pembangunan belia luar bandar. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, keusahawanan. Yang kelima, modal insan. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem penyampaian. Selamat sejahtera kepada Puan Nurwati. Hari ini saya Mahalakshmi dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tentang pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian dari sudut peningkatan kualiti hidup dan peningkatan jangka hayat. Antaranya memperluaskan kemudahan perkhidmatan asas yang lebih cekap. Ini bermaksud kecekapan dan produktiviti dalam penyediaan perkhidmatan bekalan air, bekalan elektrik serta memperkukuhkan dan meningkatkan pengurusan sisa perjalanan. So, yang pertama, pembinaan jalan raya berturak yang boleh memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk dalam seluruh Malaysia. Yang kedua pula, menyediakan bekalan air yang lebih berkualiti dan berterusan iaitu 99% di Semenanjung Malaysia, 98% di Sabah dan Sarawak. Langkah ini dilaksanakan melalui pembinaan saluran paip dan pertambahan loji rawatan air. Yang ketiga pula, kemudahan elektrik juga perlu diperluaskan. So, contohnya, liputan elektrik luar bandar akan diperluasi menerusi sampingan grid dan sistem alternatif yang lebih cekap. Akhirnya, penambahbaikan sistem kecekapan pengangkutan awam melalui SPAD. So, menyediakan pengangkutan awam yang selamat, contohnya 4 laluan Transit Express bas di Greater KL. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum Puan Nurwati. Saya Nur Hasmi binti Muhammad Hassan, nombor metik 17 TUP 20F1014. InsyaAllah kali ini pada slide kali ini akan dibentangkan oleh saya pula, iaitu tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dari sudut peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Antara input yang saya perolehi ialah reka bentuk bandar, iaitu menjadikan bandar menarik secara fizikal yang mampu memberikan kesejahteraan kualiti hidup dan
kesucian mendiami sesuatu kawasan sebagai keutamaan bagi setiap projek di bandar. Seterusnya, pembangunan hartanah pemaju perwujudan bandar. Ini merujuk kepada pemaju perlu mengutamakan kehendak orang awam termasuk nilai estetika. Berikutnya, pengasingan fungsi kepada penekanan baru iaitu membangunkan pembangunan bercampur untuk menggalakkan kediaman yang mempunyai pekerja aktiviti riadah di dalam kawasan yang sama. Pembangunan bercampur. Apa itu pembangunan bercampur? Pembangunan bercampur bermaksud pembangunan yang membenarkan lebih daripada satu kegunaan atau aktiviti bagi sesuatu pembangunan yang dibangunkan dan bersesuaian antara satu sama lain. Elemen yang kedua ialah pengangkutan. Reka bentuk pengangkutan tersebut. Ini merujuk kepada jaringan pengangkutan yang harus direka bentuk untuk menggerakkan rakyat dengan memberi tumpuan kepada penyediaan pengangkutan awam seperti bas dan tren sebagai tulang belakang utama serta disokong oleh dengan cadangan mesra pejalan kaki. Elemen yang ketiga pula ialah alam sekitar, aktiviti dan budaya. Sebagai contoh, apabila pembangunan ingin dijalankan, pengusaha seharuslah mengambil kira ke atas alam sekitar agar tidak merosakkan alam sekitar yang mampu memberikan kesan yang lebih buruk terhadap manusia, haiwan dan lain-lain kehidupan yang ada di muka bumi ini. Seterusnya, bahan buangan haruslah dikita dan digunakan semula. Contohnya, adanya kewujudan institusi penjanaan tenaga pada bahan buangan. Akhirnya, ialah tadbir urus dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam perancangan dan membuat keputusan. Seterusnya, pendekatan perundingan digunakan dalam perancangan direka bentuk dengan mengambil kira pandangan masyarakat dan komuniti perniagaan. Secara kesimpulannya, kita dapat meringkaskan bahawa apabila pembangunan dibangunkan, semestinya ia memerlukan tenaga pekerja, betul tak? Maka daripada itu, aktiviti pembangunan juga mampu membuka peluang pekerjaan secara tidak langsung akan memberikan kesan positif terhadap pendapatan masyarakat di negara tersebut. Kesan daripada itu, masyarakat dapat hidup sejahtera serta dapat meningkatkan kualiti hidup menerusi aktiviti pembangunan tersebut. Sudah terang lagi bersuluh apabila etika dan peradaban dijaga semasa pembangunan dan menitik beratkan elemen seperti reka bentuk, pengangkutan, tadbir urus, alam sekitar dan budaya, jelaslah ianya dapat meningkatkan kualiti kehidupan. Itu sahaja daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 8. Sekian, terima kasih.